فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniyati selaku Presiden Gema Yasin Nur Iman dan seluruh para AJK-nya. Seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada dalam menghuraikan tafsir surah Al-Kahfi ataupun mentadaburkan surah Al-Kahfi. Jadi insyaAllah kita hari ini yang di kitab muka surat 27. Baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 27 baris yang ke-12 daripada bawah. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa atba'a sababa. Hatta idza balagha baina as-saddaini. Wajada min dunihima qauma. La yakaduna yafqahuna qawla. Baik, yang bermaksud. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini. Kemudian berjalan ia akan jalan hingga apabila sampai antara dua tutup. Iaitu antara dua bukit yang tinggi sangat lagi licin. Tiada kuasa naik atas keduanya. Akhir negeri Turki dinama keduanya Sad. Maka antara dua bukit itu terbuka jalan Ya'juj wa Ma'juj. Keluar mari keramaian. Tiada lain jalan luasnya 100 farsah. 1 farsah 3 mil. Tempat itulah yang Dzulqarnain tutup itu tiada beri Ya'juj wa Ma'juj. Mari sebelah sini. Kata setengah ulama, luas bumi 500 tahun perjalanan. 300 laut dan 190 tempat Ya'juj wa Ma'juj. 7 tahun bagi Habasyah dan 3 tahun bagi lainnya. Baik, jadi para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Yang mana kita masih lagi berada dalam kisah ayat yang berkaitan tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj. Kisah tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain ini seorang raja yang sangat berkuasa. Yang mana Allah berikan kepadanya kekuasaan yang tidak ada tolok bandingnya. Ada riwayat menjelaskan pada kita, sebenarnya Dzulqarnain memulakan perjalanan ke dunia ni pasal apa? Kerana nak menakluk bumi, disebabkan pada masa itu bumi ni banyak sangat peperangan. Ini ada
setengah pengkaji riwayat menjelaskan perkara tersebut. Jadi Zulkarnain seorang raja yang sangat berkuasa dan ada tentera yang sangat hebat dan kuat. Maka Zulkarnain misinya nak menaluki bumi disebabkan yang pertama dia nak memajukan dunia. Kemudian yang kedua, dia nak menghentikan peperangan di dunia. Dan yang ketiga, kerana nak menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para muslimin dan muslimat, maka dimulakanlah perjalanan yang pada awalnya dia pergi ke belah barat. Ke belah barat. Maka dia pergi ke sana dan telah jumpa dengan satu puak manusia, yang mana manusia ini satu puak manusia yang jahat, yang ganas, yang kafir dan sebagainya. Dan disitulah yang mana Zulkarnain telah menyampaikan dakwah dan mengislamkan sebahagian daripada puak tersebut. Baik, ini ceritanya panjang dan dibacakan pada yang lepas. Kemudian bila selesai di situ, Zulkarnain teruskan perjalanan. Dia pergi pula tempat di belah timur. Di belah timur. Tempat terbitnya matahari. Tadi tempat terbenam matahari. Dia pergi pula tempat terbitnya matahari. Baik. Bila saja pergi ke tempat terbit matahari ni, maka didapati satu golongan manusia yang primitif di sana. Primitif pasal apa? Pasal mereka ni bertelanjang tanpa surat benang pada jasad mereka, lelaki dan perempuan. Dan yang mana mereka ini duduk di bawah tanah kerana mereka dekat dengan tempat terbitnya matahari. Tu. Dan yang mana mereka ni bekerja pada waktu malam. Adapun di waktu siang mereka masuk dalam tanah, mereka tidur. Waktu malam mereka keluar. Pasal apa? Pasal waktu siang mereka amat panas kerana dekat dengan matahari. Maka Zulkarnain telah memajukan kawasan itu dan menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi ada, kalau ikut yang pernah saya baca dulu, ini hanya pandangan lah kajian-kajian ulama'. Ada yang kata golongan ni yang primitif ni, kalau kita baca dalam kitab saya ni, Nurul Ihsan ni dia kata di sebelah utara China. Dia kata macam tu. Ada yang kata Sudan. Dan ada juga yang pernah saya baca, dia kata mungkin di belah India. Ada yang kata begitu. Jadi para muslimin dan muslimat, jadi setelah selesai di situ, maka Zulkarnain teruskan perjalanan. Ini ayat kita baca hari ni. Summa atba'a sababa. Kemudian berjalan ia menyambung perjalanan. Meneruskan perjalanan. Dan kali ini kata ulama, Zulkarnain menyambung perjalanan ke belah utara pula. Tu. Sebab disebut tadi, mula-mula Zulkarnain mulakan perjalanan ke barat, tempat terbenamnya matahari. Dah settle selesai di situ, Zulkarnain sambung lagi perjalanan, pergi pula belah timur. Dah selesai situ, Zulkarnain teruskan perjalanan, pergi pula belah utara pula. Tu nak kata luasnya kekuasaan Zulkarnain. Bayangkan dia pergi ke barat, ke timur dan ke utara. Bukan kerja yang mudah tu. Para muslimi dan muslimat, kita hari ni pun dekat dalam negara kita pun nak pergi utara selatan, nak pergi ke timur pun dalam waktu yang orang kata dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sama ni berat, susah. Melainkanlah nak kau naik kapal terbang. Naik kapal terbang pun tiket mahal. Tu dia. Nak pula nak raya Cina ni. Mahal sungguh. Baik, jadi itulah muslimin dan muslimat. Tapi nak kata Zulkarnain ni sangat
hebat dan luasnya kekuasaannya sampai dia boleh mampu berjalan ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia, daripada barat ke timur dan ke utara. Tu. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tadi saya baca kitab ni, ni dia ditambahlah ni. Ini tambahan daripada kitab ni, saya nak baca bawah tu. Dia kata apa? Dia kata setengah ulama kata luas bumi 500 tahun perjalanan. Tu dia. Dia nak kata ada ulama kata luas bumi ni 500 tahun perjalanan. Mana kita berjalan ni, kita nak round dunia dengan berjalan, mungkin jalan kaki lah kot. Ataupun naik kuda ke apa, ataupun sebagailah. Kalau kita nak berjalan ni, luas bumi ni selama 500 tahun perjalanan. Nak kata besarnya bumi, luasnya bumi ni. Bayangkanlah muslimin dan muslimat, macam mana kalau kita cuba nak berjalan atas dunia ni, nak round satu dunia ni. Tu muslimin dan muslimat, payah tu 500 tahun perjalanan tu. Macam sebut tadi, kita naik kenderaan pun lenguh badan nak. Bayangkan pula nak round satu dunia tu. 500 tahun perjalanan. Punya lama, punya jauh, punya luas bumi ni. Itu dia muslimin dan muslimat. Kita pun kadang-kadang naik kapal terbang di luar negara pun, sampai perjalanan 12 jam, 15 jam, 20 jam. Pun dah lenguh. Nak pula naik kapal terbang, seat pula kecil. Nak masuk seat, orang kata nak duduk dekat tempat mahal tak mampu kan. Ada orang sponsor. Tu. Jadi kita pun duduk kat seat kecil. Duduk seat kecil ni pula duduk tegak macam tu saja. Memang jam badan pun lenguh, krem kaki, semua adalah. Dan sebagainya lah. Tu dia. Tapi bayangkan muslimin dan muslimat disebut tadi, ulama kata 500 tahun perjalanan luas bumi ni. Jadi bayangkan nak kata luas sangat bumi ni. Dan bayangkan hebatnya Zulkarnain, dia boleh round satu dunia. Tu. Dia boleh round satu dunia. Dan dia round satu dunia ni bukan dia main jalan-jalan bersia-sia. Bukan. Dia round satu dunia tu ada misi dia. Kita sebut tadi nak menaluk dunia. Nak mengamankan dunia. Nak memajukan dunia. Dan nak menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hebatnya Zulkarnain. Dan pada waktu yang sama kena ingat juga, kita ini pun mesti, dalam Quran pun Allah sebut, kita pun kena berjalan. Berjalanlah. Berjalan, melihat negara orang, melihat masyarakat di sana sini. Berjalanlah. Kita berjalan untuk buat kebaikan ke, nak tolong orang ke, buat kebajikan ke, nak silaturahim ke, nak sebarkan ilmu ke, sebagailah, nak ambil ilmu ke, terpulanglah. Tu. Kalau kita baca sejarah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ni dia antara ulama yang banyak mengembara, Imam Asy-Syafi'i ni. Baca sejarah Imam Syafi'i. Bermula daripada menuntut ilmu tu. Imam Asy-Syafi'i ni lahir dekat Gaza, Palestin. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi daripada situlah dia mengembara mencari ilmu. Dia pergi ke negara tu, negara ini. Dia pergi, antaranya Imam Syafi'i ini sebenarnya mula-mula dia amat minat dengan ilmu bahasa Arab. Imam Syafi'i ini sebenarnya pada asalnya. Imam Syafi'i ini pada asalnya dia sangat mendalami ilmu bahasa Arab. Sampai dia sanggup tinggal dengan satu puak ni. Satu puak. Yang puak ni satu puak yang memang bahasa Arab mereka fasih. Dia sanggup duduk dengan puak tersebut semata-mata nak mendalami ilmu bahasa Arab. Jadi pasal itu ulama-ulama pakar bahasa Arab amat respect kepada ketinggian ilmu bahasa Arab yang ada pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita baca sejarah, Imam Asy-Syafi'i ada satu buku yang mana buku tersebut ialah buku yang menghimpunkan syair-syair Arab yang dikumpulkan oleh, yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Kitab yang dipanggil Ad-Diwan Asy-Syafi'i. Itu nak kata hebat. Bila Imam Asy-Syafi'i dah ada ilmu, dah jadi ulama besar dah, mengembara lagi.
Mengembara untuk sebarkan ilmu pula. Dia pergi ke Yaman, dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Baghdad, dia pergi ke Mesir. Tu. Sebab itu para muslimin dan muslimat, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu ialah satu mazhab yang sangat teliti. Nak bandingkan mazhab-mazhab lain. Pasal apa? Pasal Imam Asy-Syafi'i kelebihan dia banyak mengembara. Tu dia. Dan pada waktu yang sama, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, diterangkan pada kita, Imam Asy-Syafi'i ni pasal banyak mengembara, maka dia banyak pandangan. Yang tu kita dengar kalau kita mengaji fiqh Asy-Syafi'iyah ni, kita akan ketemu, kita akan jumpa perbahasan tentang qaulul qadim, qaulul jadid. Qaulul qadim maknanya pandangan lama Imam Asy-Syafi'i. Qaulul jadid maknanya pandangan baru Imam Asy-Syafi'i. Kenapa jadi macam tu? Pasal ketika di Baghdad, ini pandangan dia. Ini qaul qadim. Imam Asy-Syafi'i pergi pula hijrah ke Mesir. Dia sampai Mesir, banyak berubah. Masyarakat berubah, benda berubah, macam-macam berubah. Maka Imam Syafi'i ubah pandangan dia, ubah fatwa dia, maka dijadikan pula sebagai qaulul jadid, pandangan yang baru. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pasal itu, secara jujurnya, bila kita mengaji fiqh Asy-Syafi'iyah, fiqh Asy-Syafi'i, kita kena tahu yang manakah pandangan lama, yang manakah pandangan yang baru. Tu dia. Sebab itu para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara kitab fiqh Asy-Syafi'i yang terbaik, yang mudah kita belajar, yang mudah kita faham, ialah kitab fiqh manhaji atau fiqh minhaji. Fiqh minhaji, satu kitab yang dikarang mengikut, benar-benar mengikut mazhab Asy-Syafi'iyah. Tu dia yang dikarang oleh Dr. Mustafa Khin, yang dikarang oleh Dr. Ali Syurbaji, yang dikarang oleh Dr. Mustafa Bugha. Ini ulama-ulama besar Syria yang mengarang kitab fiqh manhaji. Jadi pasal itu, kalau Gema Yasin Nur Iman nak mengaji fiqah ni, elok sangat mengaji kitab fiqh manhaji. Ini fiqh Asy-Syafi'iyah yang terulung. Jadi muslimin dan muslimat nak sebut tadi, contoh ulama ni, Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang banyak mengembara. Disebabkan banyak mengembaralah muslimin dan muslimat, ilmunya makin bertambah, pengalamannya makin bertambah, dan sebagainya lah. Jadi pasal itu kita pun ingat, macam disebut selalu, cubalah kita pun berjalan, mengembara, mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari perkara-perkara yang bermanfaat dan sebagainya. Tu sangat baik tu. Para muslimin dan muslimat berjalanlah terpulang kan. Betul, disebarkan ilmu semualah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kita mencontohi. Macam itulah juga macam ulama mutaakhirin kita ni yang akhir-akhir ni, antaranya Imam Yusuf Qaradawi rahimahullah, macam tu juga. Banyak mengembara pasal itu ilmunya, ilmu semasa yang ada pada Yusuf Qaradawi. Dia boleh karang kitab fiqh mu'asarah. Fiqh mu'asarah ni apa? Fiqh semasa. Jadi kalau ulama yang tidak menggambara, tak faham, akan menyebabkan menyanggah pandangan-pandangan dia. Tapi pandangan Al-Qaradawi sebenarnya tak salah. Pasal Al-Qaradawi dia berpandangan, dia menghuraikan satu-satu hukum berdasarkan situasi keadaan yang berlaku semasa. Apa yang berlaku di tempat itu, apa yang berlaku di kawasan itu, semasa kita macam mana. Tu. Macam salah satu contoh, dibahas tentang satu fiqh, namanya fiqh aqaliyat. Fiqh aqaliyat ni apa? Fiqh minority. Fiqh minority. Fiqh minority ni ialah fiqh untuk orang Islam yang duduk di negara-negara kafir sahaja. Kita tak boleh ikut fiqh minority ni. Ada fiqh minority ni hanya untuk orang Islam yang duduk ke negara-negara kafir. Mereka ni orang Islam golongan minority, golongan sedikit. Tu dia. Jadi pasal apa dibahas fiqh minority ni? Pasal Al-Qaradawi dia pergi ke satu dunia menyampaikan ilmu, menyampaikan perbahasan, maka bila dia sampai dekat negara-negara yang bukan Islam, orang Islam di sana bertemu dengan dia, maka mereka meluahkan masalah mereka.
Masalah tentang tu, masalah tentang ni. Pasal mereka berada dalam negara yang bukan Islam. Jalan Qaradawi pun dia bahas lah. Dia bahas, dia pun duk kaji sebagainya. Maka lahirlah fiqh aqaliyat, fiqh minority. Itu salah satu contoh. Jadi para muslimin dan muslimat yang kita nak sebut ni, ini antara kebaikan bila kita banyak menggembara, bila kita banyak berjalan atas dunia ini. Tu. Bolehlah. Kita nak berjalan dekat negara kita pun banyak juga sebenarnya kan. Perjalanan kita dalam negara kita pun banyak lagi tempat-tempat kita tak sampai, kampung-kampung pedalaman. Boleh masuk, tengok keadaan masyarakat macam tu, di sana macam mana. Tu. Saya nak bagi satu contoh para muslimin dan muslimat. Saya belasan tahun saya mengajar di bandar. Tu sebab saya kan budak KL. Tu. Lahir kat Al-Mustafa Al-Kabir fi Kuala Lumpur. Saya lahir dekat Hospital Besar Kuala Lumpur. Tu dia. Jadi para muslimin dan muslimat kira asal Kuala Lumpur ni mengajar di Kuala Lumpur lah. Belas tahun saya mengajar di Kuala Lumpur. Mengajar majlis sana, surau sana, macam-macam lah saya masuk dekat Kuala Lumpur ni. Tu. Jadi para muslimin dan muslimat, satu hari saya ni ya tahun 2000 berapa dah saya duk baca satu laporan dalam sekhabar. Dalam sekhabar tu kata ada satu kes dekat pendalaman dekat Malaysia lah, di Felda, kampung sebagainya. Antaranya kes apa? Kes perzinaan. Kes perzinaan yang melibatkan adik-beradik. Tu. Maknanya kakak tu, yang saya baca tu lah, kakak tu berzina dengan adik laki-laki dia. Tu. Jadi tu berlaku dekat perkampungan di Felda. Adalah setengah tempat tu saya tak nak sebut. Saya pun tak ingat tempat tu mana. Tapi pendalaman lah. Jadi saya pun baca saya pun baca macam terkejut lah kan. Boleh berlaku macam tu. Baru saya sembang dengan sahabat lain, sembang kawan-kawan. Kata ustaz betul, dia kata kampung-kampung ni ilmu memang susah nak banding dengan bandar ni. Bandar ni ilmu kira bercambah-cambah lah. Tu kat bandar ni. Jadi saya pun fikirlah kalau macam tu mungkin kita kena sampaikan ilmu dekat kampung-kampung lah pula. Jadi saya pun berdoa pada Allah. Doa pada Allah, ya Allah satu hari nanti aku boleh masuk mengajar di kampung-kampung, Felda-Felda sebagainya. Saya ingat lagi, masa itu tahun 2004. 2004. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, akhirnya doa saya memang benar-benar dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Dikabulkan oleh Allah bila? Tahun 2012. Tu. Dari tahun 2004 saya berdoa tu, 2012 Allah kabulkan. Mana Allah kabulkan pada masa yang tepat, pada masa yang sesuai untuk saya, yang terbaik untuk saya. Jadi 2012 betul-betul muslimin dan muslimat saya boleh masuk di kampung-kampung. Saya masuk Felda-Felda. Tu dengan izin Allah lah. Saya dapat mengajar di kampung-kampung. Saya pun pindah ke Hulu Selangor. Daripada Kuala Lumpur, saya pindah ke Hulu Selangor, saya beli rumah. Ceritanya nak cari rumah lah sebenarnya. Tu Allah atur kan. Nak cari rumah, nak beli rumah dekat Kuala Lumpur ni, Masya Allah, mahal nak mampu. Itu ceritanya lah. Mahal sungguh. Duk jalan tengok rumah, Masya Allah, mahal-mahal belaka. Tu. Rumah flat pun, ya Allah, mahal sungguh kan. Jadi kita pun duk cari-cari, tanya kawan-kawan. Kawan-kawan saya ada yang duk jual rumah ni, dia bagi. Ada satu kawan-kawan saya tu, dia bagi list rumah, apa rumah yang nak dilelong. Dia tak lelong lagi. Bank dah ambil, tapi nak lelong lah. Jadi kawan saya ni bagi list tu. Banyak rumah dekat Senawang ada, dekat Negeri Sembilan banyak, dekat Bukit Beruntung sebagainya. Saya pun cari. Pergi macam-macam rumah, semua teruk. Rumah hancur-hancur ni. Saya round ni, saya pergi Senawang, saya pergi Kuang, saya pergi Bukit Beruntung cari rumah ni. Tapi kata semua rumah teruk, hancur. Yang tinggal dinding pun ada, atap langsung tak ada, habis teruk. Jadi saya cari, saya pergi pula dekat satu kawasan namanya Crocodile River. Crocodile River ni kat mana? Sungai Buaya. Sungai Buaya, Rawang. Sampai dekat kawasan tu, muslimin dan muslimat, tiba-tiba saya tengok kawasan dia cantik. Cantik, rumah dia pun okey. Terus jadi tertarik. Jadi tertarik ni saya pun setuju rumah tu lah. Usaha dengan isteri saya. Isteri saya masa tu dia mengajar sekolah. Dia ada ni lah, dia ada apa?
Orang kata dia ada slip gaji. Saya tak ada, saya mengajar macam ni kan. Tak ada slip gaji. Pakai slip gaji dia, Alhamdulillah, lepas loan. Belilah rumah situ. Jadi, repair sikit. Lepas tu, duduk. Bila saya start duduk tu lah, saya jumpa kawan-kawan sana. Saya perkenalkan diri saya semuanya. Akhirnya, Muslimin dan Muslimat, saya pun boleh start mengajar di kawasan sana, di Hulu Selangor. Lepas masa saya mengajar tu, mula saya mengajar kat Sungai Buaya, Bukit Beruntung semua ni. Lepas tu saya dapat kenal pula seorang hamba Allah ni. Hamba Allah ni di belah-belah Felda lah. Dia seorang yang berpengaruh di sana. Dia suka saya mengajar, dia pun mengaji dengan saya. Jadi rupanya dia orang yang berpengaruh di sana, dialah yang tolong saya uruskan. Dia masukkan saya mengajar di Felda tu, Felda ni, kampung tu, kampung ni. Tu. Saya masuk Felda Gedangsar, Felda Soeharto, Felda Sungai Tengi Selatan. Saya masuk kampung Gesir, kampung Selisik, macam-macam saya masuk. Maknanya 2012 itu Allah kabulkan doa saya. Tu. Alhamdulillah, Muslimin dan Muslimat. Maka sampai sekarang lah saya masih mengajar lagi di kawasan Felda itu. Dan saya dah berpindah pula sekarang ni. Lepas 10 tahun, duduk dekat Crocodile River, Sungai Buaya tu, saya pindah pula pergi ke Tanjung Malim. Sekarang dekat Tanjung Malim pula. Bila sekarang kat Tanjung Malim, saya masih mengajar lagi dekat kampung-kampung tu. Felda tu saya masih mengajar. Dan masuk kawasan Tanjung Malim ni pun saya dah masuk sikit. Saya masuk di belah Masjid Tanjung Malim. Saya masuk di belah Behrang pun saya dah masuk. Kemudiannya dekat kawasan-kawasan Tanjung Malim ni pun saya dah masuk pondok-pondoknya. Kemudiannya saya masuk juga dekat Sungkai. Kampung-kampung lah. Tu. Jadi saya ustaz kampung lah sekarang ni. Dulu ustaz bandar, sekarang jadi ustaz kampung. Alhamdulillah. Jadi yang kita nak cerita ni, bila kita masuk kampung-kampung ni, para muslimin dan muslimat, kita akan ketemu manusia, ramainya orang-orang yang masih jahil. Sebenarnya jahil. Sungguh. Saya berceramah di satu sekolah dekat satu Felda. Satu sekolah kat satu Felda ni, satu sekolah menengah dekat satu Felda. Ustaz sekolah tu kata kat saya. Dia kata, Ustaz ni nak cerita sikit ni. Cerita apa? Dia kata, Ustaz ni nanti Ustaz ceramah ni, Ustaz beritahu sikit ni. Pasal apa? Pasal mereka ni, budak-budak sekolah menengah ni, bila masuk bulan Ramadan, ramai tak puasa. Sekolah menengah ni. Bahkan, bila saya tanya mereka, kenapa tak puasa? Mereka kata apa? Dia kata, nak puasa apa Ustaz? Balik rumah pun kami suara makan tengah hari macam biasa je. Kata gitu. Ni dia. Satu family ni tak puasa ni, dia kata. Nak puasa macam mana Ustaz? Balik sekolah ni, kami makan tengah hari, macam biasa je kat rumah. Puasa apa? Satu family macam tu, mak ayah pun tak puasa. Itu nak kata, muslimin dan muslimat. Itu yang berlaku di kawasan pedalaman. Tu saya dengar macam tu, ya Allah. Sebab itu kita pun kena usaha lah. Kena usaha. Jadi saya, bukan saya seorang yang kata saya seorang je. Ramai sahabat saya. Saya dengan tim saya ajak kawan-kawan saya daripada Darul Quran. Saya ajak sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz yang dekat-dekat sini. Kita bergabung. Kita ni lah, kita masuklah surah-surah masjid. Surah masjid. Sebab tu saya pernah jadi ni dulu saya pernah jadi Presiden Pertubuhan Pendakwah Selangor. Sebab itu antara sebabnya saya dipilih pada masa itu jadi Presiden Pertubuhan Pendakwah Negeri Selangor. Jadi saya buat aturlah program, saya atur kawasan pedalaman lah, termasuk sampai ke Sabak Bernam, Sungai Besar pun saya hantar juga. Kita pergi juga sana untuk menyebarkan ilmu Islam. Itulah. Jadi bila kita pergi pada kampung-kampung masyarakat, kita akan tengok macam mana amalan mereka, tahap mana ilmu mereka. Ini dia. Bukan dai. Pertubuhan Pendakwah Selangor. PPS. Dai satu NGO lain. Tapi saya punya NGO dululah, saya tak sekarang tak dah. Pertubuhan Pendakwah Selangor. Tu dulu. Sekarang orang lain lah, sebab saya dah pindah apa semua, jadi saya dah serah pada orang lain. Jadi mereka teruskanlah program-program tu. Jadi muslimin dan muslimat, nak kata tadi, bila kita pergi, kita nampak keadaan yang berlaku dalam kawasan pedalaman tersebut. Betapa jahilnya mereka kan. Bayangkan para muslimin dan muslimat, saya menyampaikan khutbah satu masjid di pedalaman, di estate. Saya sampaikan khutbah di situ, saya tengok dekat carta masjid itu, saya tengok
Dia cerita pasal apa? Pasal apa nama? Kutipan Jumaat. Kutipan Jumaat. Saya nak tanya muslimin dan muslimat. Muslimin dan muslimat, kalau muslimin ada apa? Sebiasanya tempat kita ni masjid, kutipan Jumaat berapa ringgit setiap minggu? Saya boleh jawab. Kutipan Jumaat. Kau dari AJK masjid ke? Selalunya kutipan Jumaat dekat tempat kita setiap minggu berapa ringgit dapat? Siapa boleh jawab pertanyaan saya ni? Kau ada yang tahulah berapa banyak kutipan Jumaat dekat tempat masing-masing. Siapa tahu? Setiap Dalam minggu. ikut yang bagi derma lah. Okey, 3,000. Jangan ikut bagi orang derma. 8,000, 9,000. Masya Allah. Banyaknya. Kalau nak tahu, saya sampaikan khutbah Jumaat dekat estate tu, setiap minggu dapat 100 lebih sahaja. Tu. 100 lebih saja, paling tinggi pun 200 lebih. Tu. Saya tengok tu pun terkedu tau. Terkedu. 100 lebih kutipan Jumaat satu minggu. Kan? Saya pernah sampaikan khutbah Jumaat dekat Masjid Taman Tar tau. Taman Tar Ampang tu. Kutipan Jumaat, Masya Allah, 10,000. 10,000 tak? Ni, bayangkan pergi dekat kampung pedalaman macam tu, kutipan Jumaat hanya 100 lebih, paling banyak 300 lebih. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kenapa jadi macam tu? Kerana masih belum ada kesedaran. Tu. Kesedaran. Padahal mereka ni ada, duit ada. Sebab kampung-kampung ni kerja kampung ada yang felda dengan sawitnya, dengan getahnya, macam-macam lah. Sebab saya tengok rumah dia orang cantik-cantik. Kereta pun hebat-hebat, besar-besar sebenarnya. Ada satu felda saya pergi tu, rumah orang tu, kereta Porsche lagi. Tu. Tapi kenapa jadi macam tu? Pasal kesedaran belum ada, pasal kurang ilmu. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu jelas sebenarnya. Jadi saya pergi situ pun, daripada rumah saya nak pergi dekat kawasan itu, hampir 2 marhalah. Boleh jamak solat. Tu. Saya pergi sana, dia orang tak bayar apa pun. Tak bayar. Tu. Mana saya sampai tazkirah, sampai khutbah Jumaat, habis solat, habis sembang-sembang, pergi makan sikit, balik. Tak bayar apa pun. Perjalanan cukup jauh, boleh jamak solat. Tapi saya pergi juga. Pasal apa? Pasal tanggungjawab. Tu. Ni nak kata muslimin dan muslimat. Ini jadi dalam masyarakat kita sendiri. Perkampungan pedalaman. Tu realiti. Macam tu juga satu masjid. Ni saya ceritalah pengalaman lah. Cerita sembang ulama sikit hari ni. Satu masjid saya pergi juga. Satu ceramah saya khutbah Jumaat satu masjid juga. Di satu kampung juga pedalaman ni. Dah masuk waktu solat Jumaat ni. Tapi Tok Bilal belum bangun untuk panggil khatib bagi khutbah. Saya pun duk tunggu masa bila dia nak panggil aku ni. Tu duk tunggu kan. Lepas tu saya terdengar Nazir bisik sebelah Bilal. Nazir bisik. Nazir kata dah cukup 40 orang. Maknanya apa muslimin dan muslimat? Dia orang tak panggil solat lagi. Pasal apa? Tak cukup orang lagi. 40 orang. Dia orang tunggu dulu. Tunggu 40 orang baru boleh start solat Jumaat. Maknanya orang masih di kawasan itu masih tak ada kesedaran pentingnya wajibnya solat Jumaat tu. Sebab ramai dekat luar tu duk lepak lagi tu, ramai dekat kedai-kedai masih ramai. Tu nak kata ni saya sebut tadi. Kita tengok Kita nampak macam mana masyarakat kita. Sebab tu Allah sebut ni dalam Quran. Allah kata berjalan. Tengok. Bukan kita nak jalan saja-saja, tapi tengok pengalaman apa yang ada. Tengok keadaan masyarakat macam mana. Itu dia. Muslimin dan muslimat. Jadi itulah nak kata, inilah antara hikmah kenapa Zulkarnain berjalan atas dunia ni. Pasal nak selamatkan manusia, nak menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita macam itulah mungkin kot Gemah Yasin Nur Iman ni kot nak berjalan mana-mana tempat kan, nak tengok nak buat kebajikan ke sebagainya, ataupun yelah apalah terpulang lah nak sebarkan dakwah ke sebagainya. InsyaAllah lah. Cuba kita usaha Baik, jadi kembali balik. Minta maaf cerita panjang pula pasal pengalaman kita ni. Kongsi-kongsi lah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala.
Maka disebut tadi Zulkarnain meneruskan perjalanan ke utara. Bila sampai perjalanan ke utara, Allah jelaskan hatta idza balagha bainas saddaini. Sampailah, sehinggalah dia sampai di antara dua gunung. Baik, dua gunung tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia berjalan-jalan sampai dekat antara dua gunung. Baik, ada yang kata sad ni maknanya apa? Sad tembok. Ada kata antara dua tembok. Begitulah. Baik, jadi para alim ulama buat kajian juga dekat mana tempat ni. Dekat mana kan? Dekat mana tempat yang kata Zulkarnain ni sampai dekat perjalanan antara dua bukit, dua gunung ni. Dia mana dua gunung tu dia dua gunung macam ni, nampak tangan saya dua gunung macam ni, tengah tu jalan. Tengah tu kawasan lah. Mana macam lembah kan, dua gunung tu. Jadi ada yang buat kajian, ada yang kata mungkin dekat, kalau ikut dalam kitab kita ni dikata dekat akhir negeri Turki, di hujung negeri Turki. Ini pandangan, setengah pandangan lah. Ada yang kata di timur negara Turki. Di antara perbatasan sempadan Afghanistan dan India yang dikenali sebagai Gunung Genting Hibar. Ni ada kitab kata macam tu lah. Ada yang kata yang Zulkarnain sampai ni dekat belah timur negara Turki atau di hujung Turki, di perbatasan sempadan antara Afghanistan dan India yang dikenali dengan Genting Hibar. Ini orang kata kajian setengah para alim ulama lah, di mana perkara ini berlaku. Baik. Baik, dikata sini dalam kitab ni dikata tempat inilah Zulkarnain tutup jalan untuk menghalang kemarahan Ya'juj dan Ma'juj. Ni. Baik, seterusnya firman Allah. Wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Dapat ia daripada hadapan dua bukit itu kaum tiada hampir mereka itu faham akan percakapan kerana jauh mereka itu daripada lain-lain negeri, dan belakang bukit itu Ya'juj wa Ma'juj. Baik. Allah menjelaskan pada ayat ni wajada min dunihima qauma. Bila sampai dekat situ, Zulkarnain mendapati satu kaum. Kaum ni kata Allah, la yakaduna yafqahuna qawla. Satu kaum yang tak berapa nak faham bahasa mereka. Tu. Maknanya mereka bercakap perkataan tak berapa nak faham sangat. Mana bahasa apa tak tahu mereka sebut. Tak tahu nak bahasa apa yang mereka gunakan. Baik. Saya ada satu buku buku ni yang bertajuk Siapakah Tagut? Siapakah Tagut? Buku ni dikarang oleh Dr. Hamdan Muhammad, ni guru saya. Saya beli ni buku ni, buku lama ni. Buku ni Siapakah Tagut? Buku ni saya beli tahun 1998. Guru saya dikarang buku ni bila tau? 80-an kot. Kalau tak silap saya lah. Jadi saya beli buku ni, saya belajar dengan dia dulu. Saya beli buku dengan dia lah tahun 1998. Jadi muslimin dan muslimat, dia buat kajian. Guru saya ni, Dr. Hamdan ni, dia buat kajian tentang di mana tempat Zulkarnain jumpa di mana Zulkarnain jumpa kaum ni. Jadi dikata dua buah gunung itu ialah
antara pergunungan Armenia dan pergunungan Azerbaijan. Termasuk daerah Rusia Selatan dan daerah China bahagian barat. Dan memang bahasa yang dituturkan dalam negeri itu tidak dipahami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini kata kitab ni, Dr. Hamdan kata, ikut kajian dia. Yang mana tempat itu, sebab Allah sebut dalam ayat ni, kaum ini satu kaum yang tak faham bahasa dia, percakapan dia. Maka dia buat kajian, dia kata mungkin dekat Armenia dan pergunungan Azerbaijan, termasuk daerah Rusia Selatan dan daerah China bahagian barat. Dan memang mereka menggunakan bahasa yang tidak dipahami. Itu. Ini ikut kajian setengah ulama kita hari ini. Jadi kalau ikut ulama kitab kita ni, dia kata tak faham bahasa mereka pasal apa? Pasal mereka ni jauh dari negeri lain. Jadi maknanya mereka ni jauh dari negeri lain, jauh dari tamadun-tamadun yang lain. Jauh. Dan mereka duduk di belakang bukit. Maka menyebabkan mereka ni payah nak faham bahasa yang mereka gunakan. Itu dia. Jadi itu yang dikajilah oleh para alim ulama. Ada yang apa kata kawasan tu apa? Dekat Durban lah, Durban. Durban ni kat mana? Kat kawasan tu jugalah kot. Dekat Serbia situ. Ada yang kata macam itulah. Baik, jadi muslimin dan muslimat. Okey, seterusnya. Qalu ya Zulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Kata mereka itu, hai Zulqarnain, bahawa Ya'juj wa Ma'juj berbuat fasik mereka itu pada bumi dengan rampas dan zalim ketika keluar mereka itu. Jadi mereka mengadulah. Mereka mengadu kepada Zulqarnain. Bila kita tengok Zulqarnain ni satu raja yang berkuasa, nampak pula raja yang sangat baik, maka mereka pun mengadulah pada Zulqarnain. Mungkinlah Zulqarnain ni dipaham kan. Zulqarnain ni kan raja yang bijak. Ya Allah kurniakan kelebihan macam-macam ke dia. Jadi mungkin Zulqarnain faham bahasa yang digunakan oleh mereka. Dengan izin Allah. Jadi mereka mengadu pada Zulqarnain, mereka kata sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj telah melakukan kejahatan di muka bumi ini. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia kata kami ini selalu diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni melakukan kerosakan di atas muka bumi. Mereka membunuh manusia. Ya'juj dan Ma'juj ni bukan bunuh saja tak. Dia amat jahat, bunuh manusia, zalim, bahkan dimakan manusia. Kira cannibal lah Ya'juj Ma'juj ni, dimakan manusia. Amat jahat, amat zalim. Dahsyat kedahsyatan, jahat. Dahsyat, amat dahsyat kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Terlalu ganas. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi buku yang saya sebut tadi, yang dikarang oleh Dr. Hamdan Muhammad ni, hafizahullah. Dia kata dia kata sini Zulqarnain hidup melihat bangsa yang tadi dalam keadaan ketakutan sebab negeri mereka bersempadan dengan negeri tempat tinggal Ya'juj dan Ma'juj, iaitu bangsa kabilah dari penduduk Serbia Utara. Tu dia, yang terkenal zalim dan suka membuat kerosakan di muka bumi. Tu. Bila Ya'juj dan Ma'juj masuk dalam negeri itu, mereka membunuh sesiapa saja yang dijumpai dan menghancurkan apa saja yang ditemuinya. Tu. Ya'juj Ma'juj. Jahat, dahsyat sangat. Dia kata dekat Serbia Utara. Serbia Utara itu yang kata Durban tu, belah situ tu.
yang memang amat terkenal kezalimannya, suka barosak kat bumi. Bila Yajuj Majuj masuk tempat mereka, dia akan bunuh siapa saja dia makan lagi. Orang tu. Dan dia menghancurkan siapa saja, apa saja yang ditemuinya. Dengar Yajuj Majuj ni macam, apa disebut tadi? Raksasa, gergasi. Sebab ganas sangat kan? Tapi sebenarnya Yajuj Majuj ni manusia. Kalau kita rujuk dalam satu hadis Nabi SAW. Baik. Dan hadis Rasul SAW menerangkan pada kita, Inna Allah Ta'ala, ya Adam, fayaqul, labbaika, wa sa'daika, fayaqul, ba'athan nar, fayaqul, wa ma ba'athun nar, fayaqul min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'una ila nar, wa wahidin ila jannah, fahina idhin yashibu as-saghiru wa tada'u kullu dhati hamdin hamlaha. Fayuqal inna fikum ummataini ma kanata fi syai'in illa kathratahu Ya'juj wa Ma'juj. Hadis sahih Al-Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud, Allah Ta'ala berfirman kepada hari kiamat, wahai Adam. Lalu Adam menjawab, ya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya, wahai Tuhanku, sesungguhnya kebaikan itu berada dalam genggamanmu. Allah berfirman, akan dikeluarkan orang yang dicampak ke dalam neraka. Adam bertanya, siapa yang dicampak dalam neraka itu? Allah berfirman, tiap-tiap 1000 orang, 999 orang ke dalam neraka. Hanya seorang ke dalam syurga. Rasulullah bersabda, iaitu ketika mana kanak-kanak menjadi tua dan orang yang mengandung menggugurkan kandungannya. Sesungguhnya di kalangan Ya'juj dan Ma'juj itu yang paling ramai masuk ke dalam neraka. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Berdasarkan pada hadis ini, ulama kata maknanya Ya'juj dan Ma'juj ni manusia. Sebab mereka di antara yang akan menjadi ahli neraka. Manusia yang akan masuk neraka. Jadi Ya'juj Ma'juj dia bukan raksasa. Dia bukan binatang, bukan gergasi, tapi manusia yang amat dahsyat, yang amat zalim, yang amat ganas. Inilah Ya'juj wa Ma'juj. Orang putih panggil Gog and Magog. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum Ustaz. Dajjal ke? Ya'juj Ma'juj tu Dajjal ke? Oh lain, itu lain. Itu lain. Itu different person. Tu lain-lain. Ya'juj dan Ma'juj ramai. Ya'juj dan Ma'juj ialah dua bangsa. Dajjal seorang je. Adapun Ya'juj dan Ma'juj ialah dua bangsa. Mereka ialah manusia, ramai. Ramai. Sampai ulama kitab kita ni, kita sebut tadi, dia kata 190 tempat Ya'juj dan Ma'juj. Tu dia. 190 tempat Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya tadi kita sebut, ingat balik, ulama kata luas bumi ni 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Maka dia kata 190 tahun perjalanan ialah kawasan Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya besar pemerintahan. Kira kawasan Ya'juj Ma'juj tu besar. Nak kata ramainya mereka sebenarnya, ramai. Pasal itu dah hadis yang sahih menerangkan bila saja nak kiamat nanti, bila Ya'juj Ma'juj keluar, dia akan melata satu dunia ni, satu dunia. Dia akan melata ni, Ya'juj Ma'juj, nak kata ramai Ya'juj Ma'juj. Jadi dia berbeza dengan Dajjal. Dan kena ingat, bila nak kiamat nanti, akan muncul Dajjal dulu, baru Ya'juj Ma'juj. Baik, saya nak baca satu hadis. Satu hadis Nabi SAW. Baik, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni. Ittala'an Nabi SAW alaina wa nahnu natadhakkar. Faqala ma tadhakkarun? Qalu tadhkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taquma hatta taruna qablaha 10 ayat. Fadhakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu' asy-syamsi min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalatha khusufin khusufu bil masyriqi wa khusufun bil maghribi
wa khusufun bil jaziratil Arab wa akhiru dhalika naru takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Rawahu Muslim. Yang bermaksud, telah datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kami duk bersembang-sembang. Maka Nabi tanya, apa yang kamu duk sembang-sembang ni? Sembang pasal apa? Kami menjawab, kami duk sembang pasal kiamat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya kiamat takkan datang sebelum kamu menyaksikan 10 tanda-tanda kiamat. Ni Nabi nak terangkan pada kita 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Alamatul kubra, tanda kiamat besar, 10. Nak selagi mana tak datang 10 ni, selagi itu tak berlaku kiamat. 10 tanda kiamat besar. Iaitu yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat dukhan. Yang ni udara menjadi gelap ataupun asap gelap. Ad-dukhan, akan muncul ad-dukhan. Sama ada gelap ataupun asap di dunia. Ni satu. Yang kedua ad-dajjal, keluarnya dajjal. Yang ketiga, keluarnya binatang-binatang yang merayap di atas perut bumi. Yang seterusnya terbit matahari dari belah barat. Yang seterusnya turun Nabi Isa, anak Maryam, Isa bin Maryam. Dan seterusnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian akan berlaku 3 gerhana. Yang gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di jazirah Arab, di tanah Arab. Dan akhir sekali tanda-tanda itu ialah api yang keluar, berkobar dari Yaman, menghalau manusia ke tempat perhimpunan mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inilah 10 tanda-tanda kiamat besar, kiamat. Lagi mana tak datang 10 tanda kiamat ni kata Nabi, lagi itulah tidak akan berlaku kiamat. Salah satunya apa? Akan muncul balik Ya'juj wa Ma'juj. Tu. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kuliah kita minggu depan kita akan uraikan lebih detail tentang perbahasan ulama berkaitan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Apakah pada hari ini masih ada, sudah adakah Ya'juj dan Ma'juj, ataupun adakah manusia yang dikaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj. InsyaAllah kita akan bahaskan perkara ni pada kuliah kita minggu depan. InsyaAllah. Jadi para muslimin dan muslimat, ya sila. Sorry Ustaz, yang 10 tanda besar tu dia akan ikut turutan ke Ustaz? Jadi para muslimin dan muslimat, adakah dia ikut turutan? Jadi ada ulama kata dia ikut turutan. Sebab hadis ni Nabi kata last kali. Nabi kata apa tadi? Nabi kata pada hadis ni last kali wa akhiru, dan akhir sekali zalika narun, keluarnya api dari Yaman. So ada Nabi gunakan perkataan wa akhiru, dan akhir sekali. Jadi ada yang kata ikut turutan begitu. Ada yang kata berdasarkan hadis-hadis yang lain, dia ikut turutan yang lain pula. Tapi 10 tanda ni memang ada lah. Ada yang kata keluar Dajjal dulu. Kemudiannya berlakulah yang kata turun Nabi Isa. Sebagailah. Jadi maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, segalanya kita serah kepada Allah. Cuma nak kena ingat, ulama kata 10 tanda-tanda kiamat ni dia akan berlaku dalam jarak masa yang panjang. Bukan dekat-dekat, bukan hari ni keluar Dajjal, esok turun Nabi Isa, lepas tu lusa jadi Dabah pula. Tak ada. Dia akan berlaku sampai makan tahun, mungkin puluh tahun. Masa tu makan tahun. Maknanya benda tu akan berlaku sangat lama. Itu. Jadi maknanya inilah yang akan berlaku nak kiamat nanti. Wallahu a'lam. Ustaz, nak tanya satu lagi. Yang Imam Mahdi tu pula macam mana Ustaz? Adapun tentang Imam Mahdi ni, ialah Imam Mahdi ni pada hadis-hadis yang lain. Dan kita kena ingat para muslimin dan muslimat, tentang muncul Imam Mahdi pun sebenarnya berlaku khilaf para alim ulama. Ada yang kata Imam Mahdi ni tak ada, ada kata ada.
Tapi bila kita rujuk dan hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi ni, kita dapati hadis-hadis Imam Mahdi ni semuanya hadis-hadis yang mutawatirah. Maknanya yang banyak para sahabat dan ulama yang merawikan hadis-hadis tersebut. Nak menunjukkan hadis ini memang hadis yang sahih dan mustahil hadis ini hadis yang palsu. Jadi pasal itu sepakat ulama, ramai ulama kata Imam Mahdi ni akan muncul. Imam Mahdi akan muncul sebelum daripada perkara-perkara ni berlaku. Dia akan muncul sebelum perkara-perkara keluarnya Dajjal, keluarnya turun Nabi Isa sebagainya, dia akan muncul dulu. Sebab dia akan jadi imam, pemimpin yang adil. Sebab pada masa itu dunia menjadi huru-hara. Mungkin masalah macam-macam lah. Masalah ekonomi, masalah penganiayaan, penindasan, satu dunia huru-hara. Jadi pada masa itu akan muncul Imam Mahdi di Mekah. Dan pada masa itu akan ada sebilangan ulama-ulama besar yang akan berbai'ah dengan Imam Mahdi. Itu. Jadi ini satu perkara yang akan berlaku lah. Bilanya akan berlaku, wallahu alam. Itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Baik. Wallahu alam. Ya. Adakah Imam Mahdi itu salah satu tanda besar kiamat? Ya, dia salah satu daripada tanda besar kiamat. Sebab kita sebut tadi, tanda-tanda kiamat besar ni bukan berlaku besok kiamat. Tak. Dia akan berlaku dalam masa yang sangat lama. Tak belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Dan mungkin Imam Mahdi pun akan orang kata menegakkan keadilan dekat dunia ni dulu. Dalam masa yang agak lama. Begitulah. Wallahu a'lam. Satu lagi soalan. Rasulullah suruh kita amalkan surah Kahfi. Elakkan kita daripada selamatkan kita daripada Dajjal. Apa kaitan tu surah Kahfi, Ustaz, dengan Dajjal tu? Baik. Apa kaitan surah Kahfi dengan Dajjal? Cuba kita perhati surah Al-Kahfi ni. Apa yang ada? Yang pertama ada kisah Ashabul Kahfi. Ingat balik ni kita dah baca kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua ada kisah tentang dua orang manusia yang seorang kaya seorang miskin. Ingat balik ni kita baca dah ni. Okey. Seorang kaya seorang miskin. Yang kaya ni lupa diri. Yang ketiga ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang keempat kisah Zulkarnain. Jadi apa kaitan Nabi suruh baca Al-Kahfi ni? Pasal Dajjal dia muncul nanti, dia akan buat fitnah terhadap 4 perkara ni. Apa 4 perkara tadi? Yang pertama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni pasal apa? Akidah. Ashabul Kahfi masuk gua, kenapa? Nak selamatkan akidah. Dajjal dia akan gugat akidah orang. Itu yang pertama. Yang kedua tentang harta. Dua orang ni, seorang kaya, seorang miskin. Yang kaya ni lupa diri. Jadi, dia tentang harta. Dajjal, dia boleh muncul, dia mengaku Tuhan, dia akan tunjukkan kekayaan yang melampau. Semua jadi emas. Jadi akan menjadi ujian besar pada orang pada masa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang Nabi Musa, Nabi Khidir. Apa yang berlaku antara Nabi-Nabi Allah ni? Antaranya tentang ilmu. Nak kata Dajjal ni dia akan menyesatkan orang, terutamanya orang yang jahil. Jadi kita nak selamat dari Dajjal, kita mesti berilmu. Dan yang keempat tentang Zulkarnain. Zulkarnain ni pasal apa? Kekuasaan. Pada masa itu Dajjal akan menunjukkan kekuasaan. Itu dia. Kekuasaan yang hebat. Jadi pemerintahan yang hebat. Jadi kalau orang yang tak ada iman, tak ada akidah, dia akan terpengaruh dengan kekuasaan pemerintahan Dajjal yang menyesatkan. Jadi pasal itu, Nabi suruh baca. Bila Nabi kata baca ni bukan sekadar baca lah. Macam kita kena buat hari ni lah. Belajar tafsirnya, mendalami, biar kita faham. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Masih Ustaz. Tapi di dalam surah Al-Kahfi tu tidak ada doa Ustaz untuk kita melindungi diri kita daripada fitnah-fitnah tu. Ada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat yang ke-10 kok. Cuba tengok. Itu doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi. Dan doa ini memang kita minta pada Allah. Allah berikan pada kita hidayah, petunjuk dalam kita nak
nak orang kata, dan kita nak menyelamatkan akidah untuk kita, untuk urusan kita segala-galanya. Kita minta pada Allah. Termasuk dalam urusan nak menghadapi fitnah Dajjal lah. Baca doa ni, jadi doa ni dijadikan amalan harian kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sikit tak ada apa sebab tertarik bila Ustaz kata di kawasan pedalaman tadi tu kan. Anda usulkan pada pihak pengurusan JNI untuk buat lawatan ke ziarah ke tempat Ustaz. Ustaz boleh bantu? InsyaAllah, tengoklah macam mana. Tengok, kita akan bincang-bincang lah benda tu, insyaAllah. Okay, baik Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, nak tanya sikit. Doa amalan mana tu? Cegah Dajjal tu. Macam mana? Doa amalan macam mana nak menjauhi Dajjal, apa tadi? Jadi antara amalan tu kita baca surah Al-Kahfi lah. Baca surah Al-Kahfi. Okey, istiqamah dah. InsyaAllah lah. Dan doa. Istiqamah dah tak apa. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama insyaAllah. Okay. Ada lagi soalan ke? Kalau tak ada, kita tutup majlis. Kalau ada silakan. Okey, tak ada. Okey, tutup Ustaz. Okey. Satu perkara ni saya nak minta doa jugalah. Doa untuk permudahkan saya. Saya baru start ambil master. Jadi baru start malam tadi. Ambil master dekat satu kolej swasta lah. Jadi nak kena buat tesis. Jadi saya ni nak tesis ni pening sikit lah bila dengar semalam dia punya pembentangan. Nak buat tesis tu memang agak mencabar jugalah. Jadi kita ni tak biasa menulis. Dok sembang boleh lah. Jadi saya minta doa lah pada semua untuk mendoakan saya permudah untuk menjalani program master ni. Dan berjaya lah insyaAllah. Okey, terima kasih, itulah saya nak sebut. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Semoga kita mengambil ibrah dan hikmah dari tafsir surah Al-Kahfi hari ini. Semoga Allah pemudahkan segala urusan Ustaz. InsyaAllah. Amin. Semoga menempa kejayaan insyaAllah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita istiqamah dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit bahan kuliah hari ini Ustaz. Ya, silakan. Pada pukul 2 petang, atas Al-Quran bersama Al-Fadilah Ustazah Hilen Sukma Indah. 5.15 petang, kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamarul Zaman dengan ensiklopedia Perang Rasulullah SAW. Pada pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tudah dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. 9.15 malam, kuliah isyak bersama Al-Fadilah Ustaz Afzan binti Abdul Manaf dengan kitab Fardu Ain. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat Al-As. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judama min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.